Alhamdulillah di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama sekali lagi, dan kali ini ada sedikit kelainan sebab ibu ada guest, dan minta ampun dan maaf kerana terlewat tadi masuk sebab ialah baru nak biasa dengan teknikalnya. Jadi itu yang terlewat dalam 10 minit ni, insya-Allah tidak ada apa-apalah yang menghalang lepas ni, dan insya-Allah ibu nak jemput untuk anda share dengan kawan-kawan dan perkenalkan diri anda supaya ibu boleh acknowledge anda di sini hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan wakil frontliners. Ya, Alhamdulillah dia sudi untuk bercerita. Ibu pun ada banyak soalan nak tanya ni. Jadi siapa yang dah ada sini, sila perkenalkan diri dan mungkin boleh bagi kata semangat pada frontliners kita, kalau nak tulis pun boleh, ya, insyaAllah. Dan tolong share. Nordiana is here, Alhamdulillah. Siapa lagi? Jangan lupa untuk ni share lagi supaya kita dapat dalam 30 orang untuk menyaksikan bersama. Anwar is here. Siapa yang ada kat sini sila jemput, kenalkan diri, love ataupun like ataupun share. Penting share. Ya, share. Zawani sharing, Alhamdulillah, syukur sangat. Kita nak memperkenalkan. Okey, mungkin anda tertanya apa sebab ada gambar penguin kat situ, stetoskop kat situ, ada gambar heart kat situ. Dia ada rahsia dia. Nanti kita akan bertanya dengan guest kita kenapa gambar itu yang ditunjuk. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum pada semua. Macam mana pagi ni? Macam mana? Sihat? Bertambah sihat? Puasa dah masuk hari kelima dah kan? Kejap saja dah masuk hari kelima. Dan Alhamdulillah pada bulan puasa ni mesti hujan sebelah petang. Ibu tak tahu tempat anda macam mana. Tapi di tempat ibu hujan sebelah petang. Okey, sila perkenalkan diri. Kita share, insyaAllah kita cuba sampai 20 sampai 30 kita akan mula perkenalkan, share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan. Ini first time ni boleh bercakap direct dengan frontliners. Ada banyak soalan nak tanya mereka. Macam mana kita nak support mereka. Mereka ni dah berkorban macam-macam kan untuk kita. Baru tadi bercakap dengan wakil ni dan dia bercerita semalam bersahur pukul 2, lepas bersahur sikit je. Nanti nak suruh dia cerita macam mana pengalaman dia bersahur. Matlamatnya kita buat ni kenapa, supaya kita sebenarnya ibu sebenarnya memang amat kagum dengan frontliners semuanya. Sangat kagum. Dan frontliners ni kita tahulah terdiri daripada doctors, nurses, all kaki tangan dekat hospital, polis, askar, apa lagi. Cuba anda tolong tulis kat sini siapakah frontliners kita yang kita sangat bersyukur mereka. Even the riders, they are very, very important kan pada masa PKP ni. Dan Alhamdulillah bersyukur kerana mereka ada dan sebabkan mereka berusaha menjaga kita ya, berusaha tampil ke hadapan dan menggalas macam menggalas senjata lah kira kan, untuk kita selamat duduk kat rumah. Macam mana kita rasa kan? Thank you Noriana. Waalaikumsalam. Ibu sihat sayang. Di Kedah pun hujan. Itulah pagi tadi subuh hujan kan. Bila hujan terus-terus ibu terus berdoa banyak-banyak sangat. Dan berdoa untuk frontliners juga. Berdoa untuk sahabat-sahabat ibu di sini ya. Di SLMC semua. Semoga Allah limpahkan rahmah yang banyak. Beri banyak rezeki. Limpahkan rezeki. Limpahkan kesabaran, ketenangan. Waalaikumsalam Rahimah. Alhamdulillah, perkenalan kita dah ada 30 orang dah. Alhamdulillah. Cuba kita belanja love sikit semua orang pada tetamu yang ibu akan jemput sekali ini. Okey, dalam perbincangan ni ibu nak beritahu ya. Ibu ni bukan berlakon lah. Ibu ni sebagai Oprah Winfrey je. Maksudnya ibu tanya soalan. Okey, maka guest kita hari ini adalah the star of the interview. So anda boleh tanya soalan kat dia. Tak payah tanya soalan kat ibu pun tak apa. Tanya soalan kat dia sebab bukan senang kita nak dapat peluang ni. Nak bercakap, nak tanya, nak hati ke hati dengan frontliners ni. So jemput ya kawan-kawan, ajak kawan-kawan lagi. Suryani, waalaikumsalam sayang. Cuaca mendung. Mendung tu jadi tak panas kan kita berpuasa, seolah-olah Allah letak lindung
hujung kat situ. Alhamdulillah. Nurat Yani Rosli. Waalaikumsalam sayang. Okey. Iziatul, Nur Mahani. Waalaikumsalam sayang semua. Okey, ajak kawan-kawan Nazrah, ajak kawan-kawan join ni nanti, dan ibu nak Uh, nak bagi anda peluang untuk bertanya sendiri kepada peraliners kita, dan dah tiba masanya untuk ibu menjemput beliau sebab anda dah share ramai ni. Thank you so much. Nah, sebelum ibu bawa tetamu ibu ni, ibu nak berdoakan agar Allah murahkan rezeki, berlimpah ruah, beri ketenangan, beri kesabaran, anak jadi bijak, pandai, soleh, solehah, kepada semua yang share ni tadi ni dan yang akan share seterusnya. Sebab apa? Ibu selalunya kalau ibu buat live, ibu taklah kuat sangat nak suruh share terus-terus kan. Tapi sebab ini adalah bukan satu dia macam peluang yang lebih pada keemasan. Dia macam peluang kita panggil apa? Peluang berlian lah, macam tu atau lebih lagi. Okay. Jadi sangat-sangat rasa happy bila ramai yang share. Jadi itulah doa ibu untuk anda. Okay, Tengku Syariza, Waalaikumsalam. Okey. Tadi ibu nampak Suryani kata hari ni tak bertugas, malam bertugas di Fiber Center. Suryani seorang frontliner juga ke? Tolong perkenalkan diri ya, if you are a frontliner, if you don't mind lah kan. If it is okay, just introduce so that you can also ask question kalau nak minta macam question untuk ibu beri ketenangan ke ataupun ni ke. Kalau anda adalah frontliner, boleh je tanya kat ibu, insyaAllah. At the same time, hari ini the start of the interview adalah jadi ibu bawa dia ke tengah dan ibu ingin dia perkenalkan diri dia sendiri sebab nama dia sangat special. Ibu nak sebut pun kadang-kadang susah nak sebut. Nampak tangan dia. Jadi Tuan, tolong perkenalkan diri. Ibu tak nak sebut nama. Lepas ni nanti boleh sebut nama ya. Okey, kenalkan diri dan apa nama dan nyatakan kenapa kita kena letak gambar bukan muka tuan untuk interview ini. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dan salam Ramadan, Ramadan Karim Al-Mubarak. Hari kelima hari ni, Bonda. Ya, ya. Okay. Bonda pun lupa nak cakap. Allah. Terima kasih. Sampai jatuh tu. Ya, betul. So, Alhamdulillah, hari ini saya bersyukur sangat dan berterima kasih ke atas Allah SWT kerana telah memberikan kita ruang dapat bersama-sama dengan seorang wanita hebat, ya, seorang ibu. Okay. Tapi saya prefer untuk panggil Bonda sebenarnya sebab wajah ketenangannya itu ada, memakai baju putih begitu, memberi ketenangan pada kami frontliners ini. Seolah-olah seorang Kenalkan anak. diri dulu sayang. Okay. Nama saya Kaswiro Benjamin. Saya bertugas Sekali di lagi, Institut Jantung. Tak dapat tadi tu. Apa dia? Nama saya Kaswiro Benjamin. Yeah. Saya bertugas di Institut Jantung Negara. Dalam servis saya ni adalah lebih kurang 7 tahun sebenarnya. Dah 7 tahun ya. Ibu panggil dia cash. Wah. Banyak kali ibu panggil cash, jadi banyak cash datang, insyaAllah. 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 Okay, cash cuba cerita sikit kenapa kita kena letak gambar penguin, gambar stetoskop, gambar. Betul. Betul. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga, okey. Disebabkan kita faham sekarang ini negara kita bahkan di seluruh dunia telah pun menghadapi krisis yang begitu besar, which is kita telah menghadapi sama-sama menghadapi itu satu krisis pandemik COVID-19 kan. Jadi disebabkan itu saya rasa biarlah diri ini menjadi rahsia buat sementara waktu sehingga sampai satu masa nanti saya akan keluar juga untuk anda semua. Apapun saya menggantikan orang kata instrumen-instrumen ini sebagai stetoskop, jantung, sebab saya bertugas di Institut Jantung Negara. Jadi jantung ini merupakan perkara yang sangat dekat dengan setiap kita, kan? Selagi mana dia berdetak, selagi itulah kita mampu bernafas, menghirup udara segar hari ini. Dan tangan ini juga saya nak menggantikan sebagai diri kerana tangan ini telah menjadi saksi ketika mana krisis COVID-19 ini, tangan ini telah menjadi saksi untuk bertungkus lumus dalam
dalam krisis ini. Sebab itu kita gantikan buat sementara, tapi sampai waktu nanti insyaAllah cash akan keluar juga. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita akan bukan buat sekali saja. InsyaAllah diizinkan Allah kita akan buat berapa kali. Jadi Ibu nak jadi operah lah di sini ya. Perasan tadi jadi operah sekejap. Boleh ya Cash? Anda boleh panggil beliau Cash. Nama beliau tadi Kaswiro, right? Kaswiro Benjamin. Benjamin. Orang Sabah ya? Orang Sabah, orang Sandakan. Orang Sandakan. Ibu belum sampai ke Sandakan lagi. Tapi dah sampai Kota Kinabalu. Tak sampai Sandakan. Kota Kinabalu je sampai. Okey, sayang-sayang ibu semua mungkin ada soalan nak tanya, mungkin ada kata-kata rangsangan nak tanya. Jadi ibu akan mulakan dulu dengan soalan. Selalunya dia kena warm up dulu Cash. Nanti bila nak habis-habiskan akan banyak soalan. Dan juga ni, tapi buat permulaan ni jangan lupa belanja love untuk Cash ya. Belanja love, belanja like, bagi like, bagi love, bagi semangat. Sebab bila anda bagi love tu, apa yang berlaku dengan gambar love itu, dihantarkan doa sekali, memberikan semangat bukan pada Cash saja tetapi pada semua frontliners yang sekarang ni tengah kita kata berjuang. Kalau askar dia berjuang membawa senjata, dan kita punya frontliners untuk nurses, nurses, doctors, dia punya alat-alat stetoskop dia lah dengan baju yang special nanti Cash kena sebut tu, itu adalah senjata mereka. Thank you sayang kerana belanja love pada ni, dan betul tekaan mesti orang Sabah nama kan. Suryani pun di Sabah kan. Okey, jangan lupa untuk terus share ya, supaya lagi ramai orang mendengar. Okey Cash, ibu nak tanya. Okey, cerita sikit pagi ni. Tadi ada kata bahawa Cash makan sahur pukul 2:30 lepas masa. Kenapa Cash lepas tu tak macam sahur kan kita seloknya lambatkan sikit. Tapi kenapa, apa yang berlaku sebenarnya Cash sahur pada awal? Cerita sikit. Apa cabaran yang menyebabkannya? Baik. Terima kasih Bonda. Okey, sebenarnya disebabkan dengan bila kita mengenakan PPE ni Bonda dan juga para pendengar semuanya, pada rakan Facebook semuanya, bila kita memakai PPE ini, wallahi saya katakan kepada anda, dia bukan satu perkara yang senang. Kadang-kadang dia menggugat kesabaran kita. Kerana apa saya boleh katakan ialah bila kita mengenakan baju itu, sebenarnya Bonda, kalau saya pakai baju PPE pada musim-musim yang bukan COVID ini, saya biasa memakaikan PPE. Tetapi kali ini bila kita memakaikan extra, kita letakkan N95 mask, kita letakkan face shield semua tu, kadang-kadang kalau muka yang terlalu sensitif, dia akan gatal. Gatal, berpeluh. Pada sekarang ni, kalau before tak ada? Sebelum ni kita pakai juga, tetapi tak adalah yang setiap hari kita kena kenakan. Ya betul. Kalau sekarang ini kan kita kena pakaikan benda itu untuk kita protect kita punya. Nama pun PPE is a personal protection equipment. Maknanya kita salah satu equipment, senjata kita, seperti Bonda kata tadi, kalau tentera pergi ke medan perang membawa senjata yang kita nampak seperti senapang, tetapi inilah senjata kami sebagai seperti face shield, apron dan sebagainya. Jadi tak sempat makan tu kenapa? Apa yang sebabnya? Disebabkan kadang-kadang macam ni, bila kita berada di dalam area COVID ataupun special area, bukan semestinya tempat itu ada COVID, ada pesakit COVID, tetapi kadang-kadang kita mengambilkan sebagai PUI, maknanya patient under investigation. Kita kena mengenakan, kita seharusnya mengenakan PPE tu. PPE itu. Jadi bila kita dah memakaikannya itu, kita tak boleh buka selama lebih kurang 6 jam. Seboleh-bolehnya tak boleh buka. Kerana apa? Kita tak nak cross contamination, kita tak nak keluar banyak kali daripada bilik itu yang boleh menyebabkan infection pada tempat lain atau membawa kita menyebarkan. Jadi leceh lah ya. Jadi leceh. Keduanya, kalau kita buka masuk berisiko juga untuk yang lain. Jadi kita kena betul-betul ada SOP-nya. Jadi
Jadi kalau tak ada benda yang sangat urgent seperti macam kadang-kadang kita diuji dengan tiba-tiba sakit perut memulas yang tak boleh tahan, yang kena pergi ke toilet juga. Jadi nak tak nak kena pergi juga. Jadi disebabkan dengan itu kami terpaksa kadang-kadang bersahur awal. Kalau sebelum nak masuk shift itu maksimum kadang-kadang 6 jam, 7 jam begitu. Bahkan ada yang lebih. So kita mengambil langkah untuk biarlah kita bertawakal kepada Allah. Moga-moga Allah melindungi perut ini. Moga-moga Allah menghilangkan rasa dahaga dan haus ketika di siang hari. Jadi kita bersahur awal. Air mata ni dekat mata dah ni. Cash. Ibu. Allah. Mari kita sama-sama sayang ibu semua di Facebook dan di mana saja anda berada. Jemputnya Cash, share and like supaya kita dapat dengar lagi, dapat tahu mengenai frontliners ni dengan jarak yang sangat dekat, ya. Dan walaupun hanya dengan suara beliau, setiap kali dia bercakap, ibu air mata ni kat mata ni dia nak mengalir ni. Mari kita sama-sama doakan semua frontliners semua diberi Allah kekuatan jiwa, kekuatan tenaga, kekuatan spiritual yang luar biasa, kekuatan emosi, kekuatan mental. Sebab mereka datang ke depan, nama pun frontliners, datang ke depan menjadi, kalau dalam perang bahagian depan untuk menahan orang-orang di belakang daripada terkena serangan. Jadi mari kita doakan untuk mereka dan keluarga mereka, untuk ibu bapa mereka juga, untuk anak-anak mereka semua, frontliners ni, tak kira lah apa jawatan mereka, diberi Allah, diampunkan dosa-dosa mereka. Diberi Allah rezeki melimpah ruah, diberi Allah ketenangan, diberi Allah kekuatan luar biasa, diberi Allah ketenangan, kesabaran yang sangat jitu. Ya, jadi itu sebab tujuan ibu bawa ni, supaya kita dengar sendiri, kita tahu sendiri. Jadi kita jaga diri kita supaya kita boleh jaga mereka. Kita tak keluar ikut suka hati, walaupun rasa susah kan. Sebenarnya kami rasa susah duduk kat rumah je. Ibu tak rasa susah sebab ibu ni introvert. Tapi ibu tahu kalau extrovert nak kena keluar, nak jumpa orang juga. Tapi ibu rindukan cucu-cucu ibu semua, anak-anak ibu yang jauh ni. Tapi kena kuat semangat sebab tengok pengorbanan daripada frontliners semua, macam Cash, macam yang ibu kenal, yang ibu tak kenal pun sama je. Jadi mari kita panjatkan doa untuk mereka. Mari belanja love banyak-banyak sayang. Kita bagi love banyak-banyak. Masa tu kita bagi love ni maksudnya kita sebagai memberikan tanda support. You know love is very powerful. Love is the most powerful energy. It heals the world and unite the world. Love is a spiritual energy that heals the world and unites the world. Cash, itu ibu punya pegangan, Cash. Allah. Sebetulnya sebab tu sangat-sangat berkaitan juga dengan background gambar jantung yang saya ada ini. Mungkin tu kepada kasih sayang sebenarnya. Tambah sebagai seorang frontliners, kita perlu ada kasih sayang supaya kita dapat memberikan perawatan terbaik kepada pesakit tanpa mengira siapa mereka. Siapa mereka, warna kulit, bangsa mereka, kepercayaan, agama mereka semua. Kerana kalau mungkin hari ini kita dapat membantu mereka, insya-Allah Allah will reward us in the future. Kisah sayang ibu semua dapat dengar ke suara Cash dengan jelas? Kalau Cash kuatkan sikit pun elok juga tu suara tu. Baik. Sebenarnya Cash dan anak-anak ibu yang di sana, di luar di Facebook ni, sayang ibu, sahabat ibu semua. Okey, sebenarnya Cash, sayang, ibu kan, anak ibu pernah jadi PUI tau. Person under investigation. Pada awal kita masa tu hari ketiga. That was the dreaded WhatsApp that I received. Dia kata, I'm on my way to the hospital. I have all the signs. Cash tahu tak macam mana rasa ibu masa tu? Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar. Ya, ibu ambil Quran terus baca sebab ibu faham mengenai Gapu Ta'ala, dia dah belajar dengan Pak Nasrullah. Dan ibu minta
ayat untuk dizikirkan. Okay. Dan ibu dapat ayat tu dan ibu all the time lah on the phone dengan dia from time to time, tanya dengan dia khabar dia macam mana dia, and then dia disaring. Bila dia disaring, lepas tu dia sebab dia sesak nafas, dia ada sesama, dia ada demam. Jadi dia dibawa masuk dalam satu bilik seorang. Kan Cash kan ada gitu kan? Betul. Kita letak And dia you sebagai know isolation what? room. She was treated so kindly. Mungkin dah lambat sikit tapi bila sebab apa lambat tu sebab terlampau sibuk masa tu tengah kuat kan tengah. Jadi dia masuk dalam pukul 3 macam tu baru pergi dalam pukul 11 pagi, dalam pukul 3 baru dia ada nurse masuk dan sangat baik. Dia orang minta maaf pada anak ibu sebab lambat apa semua, tapi you know they give whatever that they can give them. Betul. Dan Alhamdulillah after 6 days dekat situ dapat tahu bahawa dia sebenarnya COVID-19 negatif. Sebabnya the day before tu dia pergi membersih kapet. Dia ni asthmatic, jadi habuk tu masuk. Asthmatic. Okay. Tapi nak cerita yang ibu first hand dapat tahu melalui anak ibu, dan ibu bercakap juga dengan nurse ke doktor yang rawat dia tanpa cerita siapa ibu. Dia cakap tanya, ucapkan terima kasih dan sebagainya. Jadi ibu nak baca sikit ni Cash, ada kawan-kawan kita kat sini. Nazrah dia kata Alhamdulillah. Thank you Cash. Our prayers will always be with you and all the frontliners. Allahu Akbar. Ni Nazrah binti Hazrami. Allahu Akbar. Nurdiana Ayub dia kata amin ya mujib. Terima kasih terima kasih semua frontliners. Alhamdulillah. Saimah Hashim. Assalamualaikum Cash. Tahniah wakil frontliners. Ni ada Hanafiah Kimia ni, jangan lupa ingat ayah okey. Ni siapa ni Hanafiah ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah angkat saya. Angkat saya. Mari kita belanja love pada ayah angkat Cash ni. InsyaAllah. Insan yang baik. Tak yang baik. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Lama sudah bertugas di sana ni Suryani. Dia daripada Sabah, Keningau. Dia sekarang ini dia kata saya juru teknologi makmal perubatan di Hospital Keningau Sabah. Hari ini dia tak bertugas, itu yang dia follow live. Daripada Diamond Adila, semoga Allah permudahkan segala urusan, senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Ramai orang kasih. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kan? Alhamdulillah. Okey, nak tanya sikit dengan Cash. Apakah yang menjadi kata macam susah sikit ke dalam nak menjalankan mungkin macam you know sekarang ni masih tengah COVID ni. Alhamdulillah dah menurun ya. Dia punya graf tu dah more or less nak flatten kan. Tapi janganlah kita perangi terlampau awal kan. Kita belum sampai lagi ke garisan penyudah, jangan nak teruskan kita dah menang kan. Jadi kan nak tanya dengan Cash kan, macam mana dengan kawan-kawan di sana, apakah rintihan mereka kalaupun ataupun macam mana diorang ni bangkit dan kuat semangat ni. Nak cerita dua perkara. Mula-mula cerita rintihan, lepas tu cerita sikit mengenai apa yang motivate them every day. Ada sebab tu ibu buat susunan macam tu Cash. Nanti ibu cerita kenapa. Cuba Cash cerita kat ibu. Pertama rintihan dan kedua how to kenapa membuatkan mereka motivate. Pertama sekali Bonda, daripada hati saya ingin katakan tak apalah kalau mengalir sekalipun air mata ini, saya rasa saya puas dan saya bersyukur kerana Allah letakkan saya dalam kerja ini. Alhamdulillah, saya sebelum ni kalau saya bertugas, saya keluar daripada rumah, saya mengangkat beg seperti biasa dan keluar seperti biasa. Tetapi saya nak bagi tahu kepada semua frontliners, tolong jangan pernah lupa untuk keluar daripada rumah. Kita tak mampu nak bersedekah atas nama mak ayah kita. Jadi kita sebagai orang di frontliners ini, kita kena pasang niat melangkah keluar, ya Allah, apa juga kebaikan yang aku buat dalam kerja, bagi rahmat dan sedekah pada mak ayah aku tak mampu. Itu adalah perkara yang saya lakukan sebelum ini. Tetapi hari ini, bila dunia digemparkan dengan satu senjata, satu musuh, satu musuh yang kecil dan menggegarkan satu dunia. Tetapi saya katakan pada diri, ya Allah, aku mengangkat hari ini beg seperti
seperti aku mengangkat beg sama seperti tentera, tetapi bezanya tentera membawa dan menggalas senjata yang dia nampak. Saya hanya bertawakal kepada Allah. Moga-moga Allah memberikan kemudahan, melindungi, dan sekiranya jadi apa pada saya redha. Kerana keredaan yang tinggi adalah satu tahap yang paling sempurna dalam hidup. Itu yang membuatkan saya rasa merintih, kadang-kadang jiwa merintih. Ada sahabat saya, dia kata, Cash, tahu tak tadi saya keluar, anak saya demam, tapi saya tak boleh nak ambil MC sebab keadaan kita kekurangan staff macam ini. Ada yang kadang-kadang staff yang kena kuarantin juga sebab terlalu expose dengan patient. Jadi kadang-kadang itu adalah, kadang-kadang dia kata ada yang terpaksa duduk di hospital, ada yang terpaksa duduk di hospital untuk disediakan bilik, ruang-ruang untuk apa? Semata-mata tak nak menjadi pembawa. Kadang-kadang dia rasa, aku sihat, Cash, tapi kalau aku pulang, aku takut aku pembawa kepada insan-insan yang aku sayang di rumah. So itu adalah antara perkara-perkara yang menjadi rintihan kepada diorang. Kadang-kadang ada yang kata, ada orang yang jenis yang bila dah memakai PPE, dia allergic. Badan dia akan gatal. Ada pula satu ketika tu sahabat saya, dia ada asma. Bila dia masuk, nafas dia jadi laju, hampir collapse. Kerana apa? Kerana dia memakaikan N95. Bila kita ambilkan sampel darah dia menunjukkan oksigen dia terlalu rendah. Wallahi, masa itu saya rasa subhanallah, inilah ujian kita, tetapi tak apa. Allah nak bagi kita rezeki percuma. Allah nak bagi kita rezeki untuk menduduki syurganya bukan mudah, dan cara inilah Allah bagi kita batu loncatan. Itulah kadang-kadang rintihan, dan saya tepis dengan perkata-perkataan yang memberi motivasi. Dan ada satu ketika tu, Bonda, bila saya masuk, kita nak mengenakan PPE itu dipanggil sebagai donning. Dan apabila kita ingin donning, dan bila kita ingin melepaskan semua PPE itu dengan cara SOP yang betul, itu kita panggil sebagai doffing. Jadi bila kita nak donning, kita rasa happy kerana sahabat kita pakaikan kita baju okey, kita seal kat sini, kita pastikan sini tak ada lubang nak masuk apa kuman semua. Okey, alhamdulillah, kita semangat. Tetapi kan ya sayang, bila kita melangkah saja masuk ke dalam, bila kita masuk ke dalam pintu itu, ibaratnya kadang-kadang bertanya dalam hati, ya Allah, aku masuk hanya membezakan kami adalah sebuah tembok besar membezakan kami di luar dan di dalam. Tetapi kami seperti orang lain, dan mereka boleh katakan good luck, all the best, tawakal kepada Allah, kita berdoa. Dan dalam doa yang kadang-kadang mereka titipkan, ya Allah, jadikan kerjaya kami sebagai engkau pilih kami untuk menduduki syurgamu, untuk asbab engkau pilih kami duduk syurgamu nanti. Itu yang kadang-kadang rintihan kami itu ditepis dengan segera kami bangkit, dan kadang-kadang ini demi nation, ini demi bangsa kami, demi agama, demi nilai sebuah nyawa. Kalau hari ini kami jauh, kami berharap moga-moga jika ada keluarga yang kami sayang berada jauh di mata kami, adanya lagi frontliners yang lain akan mampu memberikan yang terbaik pada mereka. Amin, ya Allah, ya Tuhanku. Itulah life kita ini banyak air mata, tapi air mata ini adalah air mata tanda kasih sayang, ya, air mata kesedaran. Sebab bila kita sabar duduk di rumah, kita membantu sahabat-sahabat kita frontliners ni. Kita tak boleh nak bayangkan setiap hari. Ibu tak boleh nak bayangkan kalau anak ibu lagi lah, ibu tak boleh bayangkan. Jadi sayang ibu semua dekat Facebook semua, tolonglah sampaikan, tolonglah share interview ini, ya. Semoga ianya memberikan lebih. Tahu dah, kita dah sedar. Kita sedar dari segi intelektual. Hari ni kita nak sedar dari hati. That's why the program is called Hati ke Hati. Kita nak sedar dari hati, kita nak sedar dari jiwa kita. Semoga tak lekang mulut kita mendoakan frontliners ni. Tak lekang mulut kita, ya, bila ramai orang mendoakan. Dan kita tak komplain sebab kita kena MCO. Sebab ini ataupun PKP ni, ini satu caranya untuk kita selamat. Kalau dah ada vaksin, tak apa, vaksin belum ada lagi. Jadi ini cara selamat. Ini telah dijumpai oleh Ibn Sina. Cara kuarantin ini telah dijumpai oleh Ibn Sina. Dan dibawa bahawa 40 days minimum 40 days. Tapi kalau ada yang tak dengar cakap, dia akan jadi panjang lagi. Betul. Jadi that's why kita sebagai rakyat Malaysia terutamanya berterima kasih sangat. Pertama, kita ada frontliners yang sangat jiwa, sangat kental, sangat berani dengar tadi apa. Because why it is
able, because dia punya is dedication. This is what we call this jiwa ni. Dia untuk dia tumbuh, dia perlu melakukan sesuatu untuk orang lain. Demi Allah Subhanahu Betul. Taala. Jadi in this is in action dan it is no more theory dah. Ini more teori macam Cash ni, ini yang ibu kata, he is the superstar, he is the one that represent all the other frontliners semua. Jadi doa setiap hari sayang ibu, letak posting banyak kan, posting anda, itu cara kita. Ya, dia orang berjuang, kita bagi kesedaran dengan cara positif kita untuk orang stay at home. Kalau tak mampu apa pun, hashtag je pun tak apa. Tapi doa jangan lekang. Dan bila dengan anak-anak, cakap pada anak-anak, kita doakan untuk apa nama, uncle-uncle, aunty-aunty yang berjuang ni, nama kita panggil nama mereka ni frontliners. Nanti ramai anak-anak korang suka nama frontliners tu. Nanti diorang, saya frontliners. Frontliners ni hero sebenarnya. Ya. Jadi jika saya boleh Cash tambah sikit. Boleh sayang, boleh. Cash superstar kan, ibu ni opera je. Allahu Akbar. Belakang. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan betul Bonda, tak ada masalah. Kita begitulah dalam kehidupan. Kadang-kadang, sebab itulah kadang-kadang ada yang kata, Cash, saya ni seorang yang suka melawak juga. Jadi kadang-kadang dalam tu dia kata, Cash, mari kita buat satu something macam luar negara. Saya kata, Malaysia ini tidak seperti luar negara. Kan nanti orang kata kita pula ni frontliners tak ada kerja pula, buat lawak, buat begini. Kan walhal kita nak menghilangkan rasa stres. Jadi dengan cara ini, bila Bonda ada buat rumors itu, alhamdulillah memberikan ketenangan pada kita ya. Tapi kita nak tambah sikit, seperti Bonda katakan, frontliners ni bukan terbahagi kepada kami saja, bukan tertumpu kepada kami saja di hospital. Tetapi kadang-kadang menyeluruh, seperti kadang-kadang bila saya pulang, saya ternampak ada rider seperti GrabFood, Panda, apa semua, basah demi memberikan kami makanan. Kadang-kadang kita apply makanan, kita request makanan. Mereka juga adalah antara yang hebat, ya, polis, tentera, semua tu. Tetapi kan ada satu perkara yang paling teratas Bonda yang Cash nak cakapkan, ialah kadang-kadang hati tu merintih. Kenapalah boleh keluar lagi ke rumah. Baru-baru ni nampak kan, kita tengok orang pergi ke pasar, berduyun-duyun ke pasar, seperti tak ada social distancing, tak ada apa. Kalaulah mereka tahu, kalaulah boleh digantikan tempat mereka dengan kami, alangkah kami bersyukur bila kami boleh berada di rumah bersama dengan keluarga. Kadang-kadang manusia ni sifatnya tak pernah berasa syukur dengan apa yang dia ada kan. Maaf kalau saya katakan begitu. Kadang-kadang kita di laut, kita rindukan nak pulang ke darat. Kadang-kadang bila kita di bukit, kita ingin sangat turun ke bawah. Begitulah. Jadi kadang-kadang walaupun sukar, tolonglah terus berada di rumah. Kerana apa? Kerana duduk di rumah itu juga salah satu jihad, membantu kami dapat mengurangkan peratusan COVID-19 ini. Dan itu pun dah mampu cukup memadai bagi kami sebagai frontliners. Dan taklah lagi merintih jiwa itu bila tengok hari-hari, ada beberapa hari tu yang dia menaik sedikit graf, kami mula takut. Adakah gelombang ini akan datang semula? Tetapi alhamdulillah, kita berterima kasih pada seluruh Malaysia, rakyat Malaysia yang begitu baik dan faham dengan kita semua. Kita sangat-sangat bersyukur sebab ramai yang dah lebih sedar, ramai insaf, ya. Jadi di antara perkara yang kita buat ni macam inilah, kita berbincang, kita bawa hati ke hati dengan frontliners, kita bawa posting-posting. Sekarang ni social media adalah sangat penting, ya, menjadi satu tempat untuk kita, satu platform. Jadi macam yang Cash kata tu, ibu nak ulang, ibu nak juga minta tolonglah, sabar, duduklah di rumah. Duduk di rumah. Wakil aja keluar, dan wakil keluar pun jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Ibu kalau sebab ibu husband wife dah lebih 60 tahun. Jadi anak ibu yang lelaki tu yang akan keluar. Bila dia keluar, pastikan pakaikan, dia akan pakai. Ibu pun nak beli PPE juga ni. Ada tapi anak tak berapa sesuai. Tak berapa sesuai. Bukan sebab apa, bila kita pakai kat luar, nanti orang cuba nak menjauh daripada kita kerana dia fikirkan, okey, kita pula ni daripada hospital membawa PP, membawakan COVID kan. Jadi kalau ada sesiapa yang ada idea yang baik, keluarkan jadi jenis satu baju kan, semua orang boleh keluar pakai baju tu. Cantik juga sebenarnya. It is a good thing lah. Rasanya ada
akan ada idea tu. Sebab ibu InsyaAllah sendiri ada. tak boleh sebab mesin jahit dah kat rumah anak, tak boleh nak jahit apa-apa. Jadi Betul. sekurangnya jaga diri. Sebab apa? Ada yang komplain, ibu tahu ada yang komplain, ada yang keluarkan dan merasakan bahawa MCO ni satu penyiksaan. Memang ianya satu yang susah. Betul. Tapi orang yang frontliners tu, mereka lagi susah. Yang mana yang ibu apa nama nyata kat sini, yang doctors and nurses yang all kaki tangan dekat hospital kat situ dia punya pusat kalau nak spread COVID. Because dia berhadapan dengan orang tu, tutuplah macam mana pun kan. Kita cuma macam you kata lah, it is satu usaha. Tapi mereka berhadapan dengan sesuatu kita tak nampak. Kalau kita nampak senang kita nak tepis. Kata nampak lalat pun, kalau balut kecil kita boleh tepis macam tu. Ini kita tak nampak. Kita tak tahu pen ini ada ke tak virus ni. Betul. Jadi kita cuma boleh guna sanitizer semua at the same time. So ingatkan kawan-kawan, ingatkan kalau kita tengok ada orang yang mula menyucuk-nyucuk untuk orang marah sebab apa kena MCO, kita doakanlah. Kalau kita tak mampu nak memberikan peringatan dengan baik pada dia, berdoalah supaya dapat taufik dan hidayah. Betul tak, Cash? Dah cukup besar bagi kami, betul. Sebagai frontliners kami rasa bersyukur. Sebelum Bonda meneruskan, Cash nak share satu cerita. Satu ketika tu Bonda berlaku dalam 3 minggu yang lepas, di mana masa tu krisis COVID kita ni sedang melonjak tinggi. Dan masa tu kita menerima pula pesakit yang patient under investigation. Jadi masih dalam tempoh berjaga-jaga. Kita tak tahu sama ada dia membawa ataupun virus tu masih merebak dalam badan dia, ataupun dia sebenarnya negatif seperti anak Bonda tadi kan. Maknanya bila kita isolate dia tak bermakna dia positif, tetapi sebagai langkah berjaga-jaga kita nak tengok sehingga keputusan daripada nasal swab itu barulah kita tahu sama ada dia positif ke tidak. Jadi satu hari ada satu pesakit, dia bukan berbangsa Melayu, dia bukan beragama dengan kita, tetapi Bonda satu kata-kata dia hari ini yang memberikan saya terus mampu berjalan dan melangkah dengan kuat. Kenapa? Sebab 3 hari dia di dalam quarantine room tu. Bila saya jaga dia, saya tak bercakap langsung dengan dia kerana saya nampak kita memang kalau dalam perubatan ini kita dah nampak kadang patient ada depressed, kita akan bagi dia ruang masa. Kita bercakap bila perlu sahaja sebab kita tak nak menguruhkan lagi keadaan kan. Tetapi satu ketika tu bila cakap dengan dia, "Encik, macam mana keadaan?" Dia cakap sepatah-sepatah dan melalui jawapan itu kita tahu dia sedang dalam keadaan ketakutan ya. Keputusan belum dapat. Jadi satu hari bila kita dapatkan keputusan daripada Makmal mengatakan dia negatif, alhamdulillah kita berasa happy dan kita terpaksa keluarkan dia segera daripada bilik kuarantin itu. Dan bila keluar tu dalam keadaan saya menolak daripada bilik keluar ke doffing area, dan dalam pada itu dia sentuh tangan saya dalam saya menolak katil, dia genggam saya punya pergelangan lengan. Habis tu saya pegang dia, saya kata, Encik sudah boleh senyum hari ni, alhamdulillah, kata itu kan. Syukur alhamdulillah, saya sebagai frontliners mengucapkan terima kasih kerana betul-betul bagi kita support kita juga, tak memberontak dalam sini. Dia kata macam ni, tapi dia kata tak apa, nanti bila-bila kita boleh jumpa. Saya kata mungkin kita tak boleh jumpa lagi ni, sebab kalau kita jumpa mungkin saya boleh kenal tapi Encik tak kenal saya. Apa kata-kata dia Bonda yang membuatkan yang kenangan bagi saya, yang akan saya ingat sampai bila-bila. Dia kata apa, dia pegang tangan saya, dia genggam, dia goncang tangan saya, dia kata apa, "You all frontliners memang baik punya, memang sangat-sangat baik dan kerja sangat mulia." Saya terkejut. Lepas tu dia kata apa, "Walau macam mana sekalipun wajah kamu saya tidak nampak memakai mask dan memakai face shield, tetapi saya akan sentiasa kenang dalam hati saya. Dan saya doakan moga-moga kita dapat jumpa lagi nanti dan Tuhan memasukkan kamu dalam syurga sebab kebaikan kerja kamu ini." Wallahu akbar. Sampai ke hari ini, walaupun dia bukan beragama kita Bonda, tetapi memberikan semangat. Dan itulah saya share, kalau jumpa kawan-kawan, ingat ini adalah jihad kita. Ini adalah jihad kita kerana pesakit dalam diam. Kita tak boleh meremehkan orang lain kerana dalam diam ada orang mendoakan kita. Betul. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih Cash kerana share cerita itu. Sayang kita cuma ada 10 minit lagi. Ibu sarankan anda tulis kata-kata semangat dari dekat komen itu untuk frontliners, untuk Cash, untuk kawan-kawan semua kan. Ya, tulis dengan segera supaya ibu boleh baca dan belanja love banyak-banyak. Belanja love banyak-banyak insya-Allah ya. Kita sebenarnya
banyak nak tanya cash ni sebenarnya. Banyak sangat. Dan mungkin ini bukan kali terakhir lah. InsyaAllah. Kita akan InsyaAllah. bersama lagi. InsyaAllah. Sebab kita ni kena diingatkan. Kadang-kadang bila kita InsyaAllah. terlupa, Kita kita lupa tak sedar kadang-kadang. orang berkorban untuk kita. Jadi kita kena diingatkan dengan perbincangan macam ni. Jangan ambil mudah apa yang berlaku sekarang ni. Apa yang mereka kena lakukan setiap hari. Yang tadi yang kawan cash tu sampai tak boleh tengok anak demam. Tak boleh pegang anak demam. Ibu ni tak boleh tengok tak boleh jumpa cucu pun, hati ni dah berintih. Apatah lagi tak boleh jumpa anak yang sakit. Jadi please stay at home, please stay safe. Tak payah lagi kita nak keluar. Just kalau anak kita bosan sangat duduk kat rumah, cakap dengan dia baik-baik. Sebab anak tu akan jadi, ini ibu cakap anak di bawah umur 6 tahun. Anak itu akan cooperate bila kita sendiri is in the state yang faham. Kita sendiri dapat sabar, dapat kontrol, dapat tenang. Anak akan tenang. Walaupun dia baru 3 tahun, 2 tahun ke bawah, 2 tahun macam tu, dia akan mengengek. Tapi kita tenang, dia akan tenang. Dan kita bagi dia attention, bagi dia alternatif untuk macam mana dia nak hilangkan bosan dia. Sebab cucu ibu pun rumah tu tak sampai 1,000 square feet. Betul 1,000. Tak sampai. Tapi dia sebut, ini cerita sikit ni ibu. Dia kata kat mak dia, Mama, I'm boring. Mama dia kata, you are not boring, you are bored. Boring. Dia kata, so what is it that you are bored about? So okay, tu mama dia bagi alternatif buat benda. Jadi dia pun okay, dia pun happy. Through all these things, itulah ibu sangat-sangat berharap ibu tahu yang dekat sini yang tenang-tenang, dan ibu harap itu yang sabar bagikan share live ini supaya kita boleh lagi ramai yang akan sedar. Jadi kalau boleh ibu nak tanya, kalau ibu bawa lagi sekali cash ataupun kawan cash ke untuk buat lagi live bersama mereka, ada tak yang nak? Kalau ada yang nak, setia nak kat bawah. Okay, ibu akan sementara itu ibu akan baca dan ibu ulang sekali apa ibu kata tadi ya. Nak tak kalau ibu bawa sekali lagi live ni dan anda sediakan soalan-soalan juga. Kalau tak ada soalan pun dengar pun tak apa. Okay. Nak bagi kata semangat. Yang penting is this session is about you. It's all these people yang sahabat ibu dekat ibu punya Facebook untuk sampaikan peluang anda untuk sampaikan direct kepada frontliners, kata-kata semangat ya. Jadi anda tulislah kata-kata semangat ibu nak baca, dan ibu nak tanya sekiranya anda nak tak lagi. Kalau nak, tulis lagi dan beritahu, because kalau ni ibu akan tengok, kalau ibu tengok ada lebih, ada cukup ramai yang nak, kita nak panggil lagi cash ni. Ini maksudnya bila kita buat live kita ni, cash is dia punya time rehat dia ambil. Ini masa rehat dia sebenarnya. Sepatutnya dia boleh tidur. Dia sepatutnya dia tidur. Sebetulnya Bonda, kita janji pada pukul 11 kita dah ready kan untuk dan pukul 11.30 kita. Subhanallah, tadi saya balik habis shift dalam pukul 8, tapi sampai ni dalam pukul 9, lelapkan mata. Bila terbangun 11.10 menggelupur saya bangun. Allah, ya Allah. InsyaAllah. Tapi kalau dapat tilam, dapat bantal tu subhanallah. Ada satu ketika Bonda, dalam saya patient dah stable, saya letakkan kepala dekat bangku. Subhanallah, kalau saya boleh share gambar itu, wallahi saya tertidur sampai meleleh-leleh air liur. Minta maaf cakap. Saya berdengkur. Saya bukan orang yang sangat berdengkur, tetapi time tu saya boleh rasa saya memang berdengkur dalam memakai PPE masa tu. Memang letih sangat. Boleh juga tidur dalam PPE tu ya. Terpaksa tidur sebab badan dah keletihan. Tak nak. Tapi bila bangun tu kita, subhanallah, 5 minit tu is a precious golden time, betul-betul dapat tidur. Alhamdulillah. Ibu baca sikit Cash apa yang diorang tulis ni. Sila semangat ya. Sila Bonda. Tim Miyoki, kalau salah sebut nama Raya, semoga dipermudahkan semua urusan frontliners. Amin. Semua perlu kuat. Lepas tu daripada
Syarina Saiful, kami sayang frontliners dan kami sayang warga Malaysia yang duduk di rumah. Alhamdulillah, Okey, insyaAllah. dan Ibu tambah kat situ, dan kami doakan yang ada masalah nak duduk kat rumah ni dimudahkan, Amin. ditenangkan, sebab ada di antara kita ni, ada di antara yang rumah menjadi tempat yang tak selamat. Nanti itu cerita lain, Cash. Tak nak InsyaAllah. kita cerita lain, masalah lain. InsyaAllah. Okey, jadi kita doakan ketenangan. Ibu tiap pagi, Cash, ibu pergi ke tingkat ibu dan ibu doakan. Ibu nampak apartmen kat depan tu, ibu doakan mereka-mereka yang kat apartmen, kat jiran semua untuk tenang, untuk dapat rezeki melimpah ruah. Sebab itu je ibu mampu, Cash. Ibu bukannya macam Cash boleh pergi macam ni. Betul. Okey. Okey, tulis lagi sayang. Ibu kita ada masa sikit lagi. Tulis lagi kata-kata semangat. Mereka sangat memerlukan kita. Kita memerlukan mereka dan mereka memerlukan kita. Okey, daripada sekejap ya. Diana, Nur Diana, terima kasih Cash. Alhamdulillah. Okey. Dan pada pagi ni sungguh indah. Pagi matahari tak kuat, just nice lah. Kalau nak keluar pun kan, just nice, tapi tak boleh keluar. Menghiruplah daripada tingkap tu. Menghirup daripada tingkap. Betul. Dan kita boleh hirup daripada tingkap dan duduk dengan tenang di rumah. Berbanding dengan banyak negara dekat dunia ni adalah kerana frontliners kita sangat bertanggungjawab. Macam Cash kata tadilah, frontliners ni termasuklah juga riders kita ya. Banyak hari riders kita, pos laju kita dan sebagainya. Guard rumah ibu ni, kawasan ibu tu, guard house tu, guard yang menjaga kat luar tu, mereka juga consider as frontliners lah. Cleaners, jangan lupa cleaners. Betul, tadi ibu baca ada posting, dia tulis ayah dia seorang cleaner, jadi dia kena keluar bersihkan. Itu semua juga adalah frontliners. Izan ni, doa kami sentiasa mengiringi semua frontliners. Semoga Allah beri ketabahan dan kekuatan. Amin ya Allah. Amin. Okey, Cash, kita dah nak habis dah ni. Ada tak kata-kata sebelum kita berpisah yang Cash nak sampaikan daripada hati Cash untuk kami semua? Okey. Terima kasih pertamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bonda kerana memberikan saya ruang, peluang untuk bersama-sama. Walaupun orang kata cuma dengar suara saja, tetapi insya-Allah semoga dengan suara ini membawa jutaan suara daripada frontliners di Malaysia ini khasnya. Yang keduanya, saya nak katakan kepada frontliners, jangan bersedih, jangan berduka. Untuk menduduki syurga yang teratas, untuk menduduki syurga bukan mudah. Makanya Allah pilih kita, Allah tahu kita mampu. Walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian, terutamanya dengan pandemik COVID-19 ini, Allah nak bagi kita rezeki. Kerana apa? Kerana kita yang menjaga, belum lagi kita yang menziarahi pesakit. Walhal siapa yang memandikan jenazah? Siapa yang memandikan jenazah COVID-19 adalah frontliners. Siapa yang mengemumikan, siapa yang menyolatkan serta melengkapkan mereka sehingga ke terakhirnya adalah kita. Jadi saya pernah terdengar kata mereka, betulkan saya jika saya silap, tetapi saya dengar ada ustaz kata, jika kita menziarahi pesakit, bahkan mendoakan pesakit, 70,000 malaikat akan mengangkat doa dan memohon ampun pada Allah kepada kita. Jadi apa lagi yang kita ingin, wahai frontliners? Jangan bersedih, jangan berduka. InsyaAllah Allah bersama dengan kita, Allah menyayangi kita, Allah ingin memberikan kita rahmat. Dan yang ketiganya, saya nak katakan pada seluruh rakyat Malaysia, sila share benda ini. Bukan mudah untuk frontliners untuk berkata dan kehadapan seperti ini. Dan saya membawa suara mereka, tolonglah duduk di rumah buat sementara waktu. Gunakan ruang waktu, tatap wajah mak ayah kita di rumah. Seperti kami jauh daripada orang yang kami sayang. Kami jauh, kami tak mampu. Sejujurnya saya dah berbulan tak balik ke kampung untuk menatap wajah ibu saya. Jadi tolong hargai, tolonglah nikmati waktu bersama yang tersayang. Tolong duduk di rumah. Kerana itu juga salah satu sumbangan yang besar bagi kami, support bagi kami. Kita doakan moga-moga pandemik ini, COVID-19 ini segera dan kita kembali hidup seperti biasa. Dan ini sebagai batu loncatan untuk kita terus berkasih sayang. Terus doakan kami. Terima kasih atas doa anda. Terima kasih kerana memilih kami. Dan terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih.
Terima kasih Cash, terima kasih sangat-sangat. Dan Ibu nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua frontliners yang kenal Ibu dan yang tak kenal Ibu. Semoga Allah membalas jasa kalian. Semoga Allah memberikan syurga tertinggi. Semoga Allah menjaga keluarga kalian yang ada anak, yang ada mak ayah. Mak ayah, anak-anak sekali mendapat rahmah daripada Allah. Sebab anda berkorban untuk kami semua. Dan juga kami Ibu mendoakan semoga pemimpin-pemimpin kita dapat memimpin dengan baik. Ibu berdoakan. Terima kasih kepada Perdana Menteri yang sangat prihatin. Dan barisan menteri yang sangat prihatin. Yang dapat membantu menangani yang sebenarnya berusaha menangani COVID-19 ni. I'm not talking politik here. I'm just being very grateful. Sebab in many countries around the world, kita tengok Malaysia is one of the best, if not the best dari segi perubatan. Jadi kita bersyukur, banyak betul yang kita perlu bersyukur kat Malaysia ni. Duduklah di rumah, hargailah pengorbanan frontliners. Ya, mereka berkorban untuk kita. Mereka berkorban untuk kita. Maka kita berkorban untuk mereka tu. Semoga kita juga macam bila mereka menziarahi pesakit, kalau kita berkorban untuk mereka, macam kita pun sama dengan mereka lah, menziarahi pesakit setiap hari. Mereka ni menziarahi pesakit berapa banyak kali, berapa ribu malaikat doakan mereka. Ibu baca sikit daripada Nuriana sebelum Ibu off. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, Cash sentiasa berfikiran positif. Semoga tenang sentiasa. Allah sentiasa bersama kalian, insan-insan hebat. Amin, ya Allah. Pasti mendapat balasan syurga daripada Allah. InsyaAllah. Nur Mahanim pula, doa kami sentiasa mengiringi semua frontliners. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan dan dianugerah Allah syurga Firdaus, syurga tertinggi. Amin, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Mari kita belanjalah banyak-banyak dan senyuman. Ibu nak belanja senyuman ni kat sini. Ya, dalam kita rasa walaupun kita sedih ke, tapi you know, this is about from the heart. This is love. This is coming from the walaupun Cash bercerita tentang rintihan ke apa, tapi penuh kasih sayang cara dan penuh mengingat untuk kembali pada Allah. Kita disuruh untuk kembali pada Allah ni kan Cash. Ini sebab ni cabaran ni sekali datang. Nazrah kata, thank you for being here, there. Thank you for being strong. Thank you for all positive thoughts. Thank you for all frontliners and Malaysian. Alhamdulillah. Ya, nak cakap apa tadi sayang? Iyalah, betul lah. Maknanya tak akan jadi sesuatu ini. Mungkin inilah salah satunya untuk Allah tengok kita berkasih sayang kan. Moga-moga kita terus berkasih sayang dari segala sudut. Dalam rumah, dekat luar, dalam sahabat kita semuanya. Kerana Bonda, sekali lagi saya ingin tegaskan, saya ingin bagi tahu saya bersyukur kerana dipilih menjadi frontliners dan tidak ada sekalipun lagi perasaan merintih itu kerana segala-galanya untuk kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dan terima kasih sekali lagi kerana Bonda dan harapnya insyaAllah satu hari kita dapat lagi berkolaborasi dan mungkin Cash boleh muncul kepada yang itu ramai nak tengok ingin. Macam mana kalau you all tengok dia, ya Allah Tuanku, Ibu dapat tengok muka dah, ya Allah, tenang sangat tengok seorang anak muda. Ya Allah, semoga Ibu ayah ada lagi Cash? Maaf Ibu tanya. Masih ada. Ayah dah tak ada dah. Semoga Ibu dia bangga tengok anak dia. Allahu Akbar. Ya Allah, dia ayah yang tak pergi itu dilapangkan kuburnya. Ya sayang, sorry, apa dia? InsyaAllah. Saya kata Ma tengokkan anak walaupun anak jauh. Tengokkan anak yang jauh hari ni melalui Facebook kerana mak saya ni orang kampung biasalah, tak pandai sangat Facebook. Jadi abang saya tolong guide dia untuk tengok saya. Siapa nama dia Cash? Lina Sahibil. Sekali lagi? Lina Sahibil. Puan Lina Sahibil, sungguhnya Puan mempunyai anak yang sangat baik dan telah membesarkan anak dengan sangat baik. Allah. Terima kasih dan tahniah, dan saya sebagai seorang ibu tahu rasa macam mana bila melihat anak membesar dengan penuh perasaan bertanggungjawab. Tahniah Puan, tahniah sangat. Terima kasih kerana
kerana memberi cash ke dunia ni. Terima kasih sangat. Allahu Akbar. Ibu baca sikit ya. Ada seorang lagi sebut ni, kalau tak baca kesian kat dia. Kata Salma, lampu ni penuh dengan air mata ni, jadi nak baca susah sikit. Salma Hashim, terima kasih Ibu and Cash. Mama ucapkan kita berdoa bersama-sama. Ya amin. Mama Amin, ni, ya Allah. Terima kasih. Mama ni siapa ya? Mama ni insyaAllah bakal. Oh, ya ke? InsyaAllah. Okay, tahniah sesungguhnya. InsyaAllah ini InsyaAllah. akan menjadi, kalau bukan bakal tu, tak tahu dah hujung dia apa kan. Jadi kita doakan kesatuannya nanti, insyaAllah. InsyaAllah. So, terima kasih sayang. Dan Ibu sangat bersyukur. Internet was okay. My computer is okay. Tak ada hang ke apa. Tak ada lagging. Betul. Tak ada lagging ke apa. Dan Ibu ucap terima kasih pada tim Ibu juga. Ya, kepada pada chairman kita yang boleh sebut nama dia ke kat sini. Boleh ya. Puan Anida yang bersama-sama organize ini, dan juga semua yang terlibat dalam memastikan perjalanan special live kita ini. Dan jangan lupa nak ucap terima kasih pada tim Ibu Amalina Anwar, ya, yang bersama-sama dengan Ibu pagi ni. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi Cash, kerana ramai yang nak ni. Boleh tak Ibu minta tolong lepas ni tolong share dengan kawan-kawan untuk tengok live ni. Ibu rasa live ni tak sama rasanya dari segi mesej dia, insyaAllah ya. Mesej dia, insyaAllah. Terlalu banyak benda kalau selepas ini kita bincangkan perkara yang lain pun, insyaAllah kalau kita free, insyaAllah kita boleh sama-sama lagi memberikan kesedaran pada semua, insyaAllah. Kat sini ada, kat IGN tu ada kanak-kanak juga kan, ward kanak-kanak. Ada ward kanak-kanak. Kita nak tahu juga, nak dengar juga cerita tu. Dan apa namanya, dan sekiranya ada kata-kata daripada frontliners yang lain, mungkin Cash boleh, maksudnya apa yang frontliners nak sampaikan, mungkin kita jadi macam jambatan lah Cash ya. Untuk sampaikan, insyaAllah ya. Okey, kita minta Ibu terpaksa berhenti di sini, insyaAllah. Ya, dan bersyukur sangat-sangat kita dapat bersama ni. Okey, bersyukur sangat kita dapat bersama-sama ni. Terima kasih Cash kerana kami mencuri masa rehat Cash. Tak ada. My pleasure, kata orang putih. Kata orang kampung saya, my pleasure. Okay, sayang. Terima kasih sayang Ibu yang menonton ni semua. Terima kasih. Ya, kita doakan kebahagiaan, ketenangan, rezeki melimpah ruah juga pada semua. Semua yang menonton, semua yang melihat, semua yang share, semua yang akan melihat. Doakan, Ibu doakan kesejahteraan, anak jadi soleh-solehah, masuk ke syurga tanpa hisab, rezeki melimpah ruah, hati pulih, hati jadi bersih pulih dan kasih penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Okey tak Ibu jadi Oprah tadi? Oh, sangat-sangat okey. Dengan wajah berbaju putih tu kan. Allah. Terima kasih. Thank you ya Saima. Doakan Ibu. Okey, dia kata terima kasih Ibu. Mama doakan Ibu sihat dan tak lupa juga anak Mama Cash selalu semua. Terima kasih Saima. Ini adalah insya-Allah menantu yang sangat baik, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.